Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita pergi kepada satu aktiviti iaitu membuat penjarangan ataupun bahasa Inggeris tinning bagi bunga durian yang kudupnya masih belum boleh terbuka. Jadi kalau kita lihat pentingnya penjarangan bunga ni kerana bila terlalu banyak terlalu bunga dan akan jadi buah pun bukan banyak, dahan yang sebesar ini tidak mampu akan menampungnya. Satu lagi, agihan makanan daripada yang dibekalkan oleh daripada dahan tak cukup. Bila tak kurang cukup, maka buah akan jadi kecil. Jadi untuk supaya agihan makanan tu serata kepada tertumpu kepada buahnya, jadi kita kurangkan bunga dari awal lagi. Yang ini bunga ini sebelum kudupnya terbuka. Okey. Dalam penjarangan ni kita dua cara. Satu boleh bunga waktu ini, ataupun satu lagi kemudian peringkat kedua ialah setelah ia berputik. Dah keluar putik pun juga boleh buat penjarangan. Okey. Kalau kita tunggu sehingga putik sudah besar, lebih besar daripada hampir besar penumbuk kita ke, jadi kena ingat baja nak membesarkan putik itu sebagai besar penumbuk itu, dia telah menggunakan baja. Jadi baja banyak pergi kepada buah tu. Jadi kalau kita serai awal lagi kita dah kurangkan buah, tentulah baja akan bertumpu pada buah yang sedikit dan kesannya buah akan menjadi sihat dan segar dan juga lebih besar saiznya. Kalau kita lihat di sini, bunga ni yang tumbuh bahagian atas. Jadi bunga yang tumbuh bahagian atas, jika dibanding bunga tu sebagai bawah dahan, kualitinya lebih baik daripada bahagian bawah. Bila bawah, dia tidak mudah tercabut masuk. Dan air pun lebih banyak menetap di bahagian bawah ni. Jadi kalau air berkurang, bahagian atas ni tentulah tumbuh-sarang pun akan lambat. Contoh sini kita lihat jelas. Tumbuh-sarangnya kecil, lambat sikit, jadi jenis begini kita kena buang lah. Buang satu, ini pun kurang. Jadi ini banding ini yang ini, dua-dua baik ni. Tapi oleh kerana dia terlampau rapat sini, kita buang ni. Okey, satu. Sekarang bunga yang bahagian ini pada dahan ini, dahan dia lebih hampir dengan batang pokok. Jadi pergerakan makanan daripada batang pokok, daripada akar naik batang dan pergi ke dahan, tentulah makanannya bunga yang hampir ni lebih awal mendapat makanannya. Jadi kalau kita dan dahan pun lebih kuat. Kalau buah banyak pun dia mampu tahan itu. Jadi kalau sini kita dapat ada berbagai jenis, ada yang segar, ada yang kurang segar. Jadi kalau sini yang kurang segar macam ni kita buang. Okey. Antara ini dan ini, yang ini lebih baiklah. Kerana di bahagian bawah, ini bahagian atas. Yang atas pun buang. Kita ambil yang bahagian bawah, terjuntai ke bawah. Sampai sini pula, kalau kita tengok, jenis bunga ni ialah dia setiap sub dahan bunga dia tu, dia tiga. Tiga. Lepas tu semua tiga. Kalau tak hanya tengok tiga. Ini dua, boleh jadi dah jatuh. Jadi kita tinggalkan tiga tu. Jadi untuk akan datang, kalau kita rasa tiga ni yang mana yang kurang baik, kita boleh buang, tinggalkan yang terbaik aja. Jadi kita dah set mind kita, jenis bunga ni ialah setiap tangkai menggunakan tiga bunga. Jadi pada tiga ni yang baiknya tinggal satu saja. Jadi bahagian macam ni, kita buat begini, tinggal satu, dahan satu ni tinggal ke satu. Moga dia berkembang. Okey. Ini pun sama, tiga. Maksudnya yang ini kita boleh simpan. Jadi pastikan dahan tangkai yang awal ni keluar sini satu pun. Rasa sayang cikgu ya. Sayang tu tak ada lah. Tadi yang kita dah buang bahagian ni, okey, kita tinggalkan satu tangkai saja. Kemudian turun ke bawah. Dia makin ke bawah, makin ke hujung. Okey. Dia makin mengecil. Bila dahan makin mengecil, okey, dia mesti
kecil lagi dahan, dia maksudnya lebih sikit tangkai yang disimpan. Dia kata itu di sini dipanggil berkadar terus. Kecil dahan, sikit tangkai yang kita simpan. Jadi sini kita mulakan. Okay. Kita mulakan daripada sini, urutan ini. Jadi yang terbaik sini, kita ambil lah yang segar. Ini jelas ini. Yang ini nampak kurang segar dak tangkai dia. Ini lebih segar. Jadi kita pilih mana nak buang, pilih yang kurang segar. Okey. Yang sini pula kita ada dua. Dua. Kemungkinan kita boleh simpan dua. Sebab ada tiga, 1, 2, 3, kita buang yang tengah. Okey. Mengapa? Bila yang tengah tu, sekadar kalau dia kelembapan ni pun dia tinggi. Kalau kita rapat-rapat, bila dijarangkan, dia lebih cepat kering. Bagi yang ini pula, tidak digalakkan sangat pegang tidak digalakkan pegang. Okey, jadi kalau ini jatuh bawah tak apalah. Jadi sini sama. Ada dua, kita pastikan yang mana segar antara dua sabdahan ni. Jadi yang mudah, satu lagi mudah tu juntai, ini je tepi sikit. Okay. Ini pula. Sama juga, kita lihat dari awal lagi. Dari awal kesuburan dahan tangkai. Tangkai dia, ini lebih kurang subur, ini lebih subur, jadi kita buang yang kurang subur. Okey. Yang sini pula, ingat. Kita pastikan 3 tu tinggal. Okey. Jadi sepatutnya ni keluar 3 ni. Tapi adalah pentembusaran tak jadi. Jadi biar begitu. So memang dalam kebiasaan kita biarkan 3 je cikgu lebih kurang. Tengok variety. Bukan semua variety. sama. Tengok variety. Macam variety. ni. Macam ni 3 saja. Ini variety 3. Ini variety dia 3. Tidak ujung dahan dia, ujung tangkai dia 3. Ini apa variety tu? Ganjau. Ganjau. Okey. Kita dah sampai ke tangkai yang seterusnya. Yang tangkai ni lebih banyak tangkai-tangkai kecilnya. Jadi kita buang yang awal dulu. Tinggalkan dahan-dahan tangkai-tangkai yang segar. Contoh sini. Okey. Yang antara tangkai besar ni, antara dua ni, yang mana rapat? Yang tengah-tengah, buang itu awal dulu. Okey. Yang ini pun sama. Antara dua tangkai. Antara dua ni, kita boleh lihat yang mana yang segar. Yang segar dan juga yang belok terjuntai ke bawah. Dia bertikal ke bawah. Jadi kalau sini, 1, 2, ada 3 sini. 1, 2, 3. Jadi yang pentingnya kita tinggalkan 1. Jadi kita pilihlah, ikutlah sendirinya keputusan. Okey. Jadi kalau begini, yang sub kecil ni pun kena buang. Tinggallah ini. Yang mana boleh. Yang baiknya macam ni. Kadang-kadang kita masih lagi ingat tak apalah, kita buat ratun atau step yang kedua, bila dah putih tu kita buang lagi. Okey. Jadi sini dah lajulah. Kita makan dalam makan macam tu bila nak siam. Ya. Okey. Okey dia tuan-tuan, tu caranya ya. Jangan sayang Memanglah kita sayangkan, tapi kalau kita nakkan buah yang berkualiti, elok dan sesuai dengan dahan saiz dahan, itulah caranya, tekniknya. Memang kita nakkan semua jadi buah, tapi kalau semua jadi buah, saya ingat patah dahan dan buah pun mungkin kurang berkualiti tuan-tuan Jadi Cikgu Umar menunjukkan satu kaedah secara komersial lah. Ini untuk orang komersial, kalau nak buah yang cara elok lah. Kalau setengah orang dia sayang, dia biarkan terpulang pada tuan-tuan lah. Cuma kita memberikan satu ilmu secara komersial macam mana ladang komersial menjaga buah durian supaya buahnya elok nanti. Tuan-tuan boleh tengok ni. Memang sudah bogel pokoknya Cikgu Umar buat ni. Apa ni buahnya daripada punya banyak tadi. Ni Cikgu, ni rosak ni Cikgu. Ni rosak ni. Sayang tuan-tuan. Masya-Allah. Kita kena tengok yang 3 ni pastikan yang kita nampak 3 jelas. Setangkai 3. Setangkai 3 je. Jadi kita 1/3 esok bersebab putih, tetap kita pastikan keperluan. Kena buang lagi. Maksudnya kerjanya tidak terhenti di sini. Jadi masalahnya kita ni selalunya buat satu step,
Step yang berikutnya tidak ada follow up. Okey. Sekarang tining atau penjerangan bunga ni telah kita buat daripada pangkal dahan. Terus saya masa ini kalau selagi dahan besar ni lebih kurang besar ini masih lagi bersimpan lebih banyak buah. Jadi step seterusnya kita akan buang kemudian lah. Jadi yang bagi yang ini yang hujung sekali dahan pula. Cikgu tunjuk ujung je kan. Hujung dahan ni memang tidak diperlukan. Buang semua. Cikgu buang semua ya di ujung dahan tuan-tuan ya. Memang banyak bunga ni tuan-tuan. Boleh berbuah ni tapi secara komersial tak diperlukan kan. Takut buah tak elok, dahan patah. Terlalu jauh nak penghantaran makanan tu. Oh. Jadi yang makanan sini akan dapat dulu. Kawasan ini makanan dulu. Jadi dia kurang, jadi bila kurang makanan, kurang baja, jadi daya tahan dia pun kurang. Jadi buah biasa pun tak jadi. Setelah kita buang ataupun kita rasa melakukan penjerangan bunga ni, jadi bunga ni memang terdedah kepada kulat, dan juga bunga ni juga perlukan juga baja. Jadi peringkat awal ni racun serangga tidak digalakkan sangat guna, kerana bila guna racun serangga biasanya dia akan menjejas pembesaran ataupun tumbuhan bunga. Jadi peringkat ini kita tidak galakkan bubuh baja racun serangga, racun kulat. Kita hanya bubuh sembur baja, iaitu kandungannya boron dan kalsium. Sekarang dalam pasaran sudah ada bukan baja dalam bentuk butiran. Kalau butiran dia tak bawah tanah, dia melalui proses resapan, makan masa lama. Jadi sekarang kita terus baja itu dalam bentuk cair atau bentuk folia, kita sembur ke bahagian bunga ni. Yang setelah kita buat tining, boron dan kalsium tu terus dapat diserap oleh bunga tu. Okey. Semburan awal ni daripada berbunga macam ni, kemudian satu peringkat dia akan kudup akan terbuka. Bila terbuka, sembur sekali lagi. Masih lagi dengan boron dan kalsium. Apabila kemungkinan 2, 3, 4 kali dah buat semburan, masa itulah putik pula terwujud. Masa putik, bila yang baiknya biarlah putik hampir besar dengan bola pimpong. Masa itu kita, ataupun kurang sikit lah daripada bola pimpong tu, masa itu kita kena bubuh racun serangga dan racun kulat. Kerana masa itu kulat mula menyerang